program semula begitu bersama. Boleh ada recording progress. Jadi saya bagi pihak Surau Al-Aziz dan juga ahli karya Syekh Alam Pondo ni sangat-sangat bersyukur dan terharu lah. Mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada wakil-wakil daripada tabung haji ni, iaitu terutama Tuan Haji Syahril selaku pengurus tabung haji Travel and Services, dan juga Tuan Haji Ahmad Yani selaku orang kata yang bersetuju untuk bersama kita pada malam ni. Jadi saya harap dengan apa yang nak disampaikan nanti, maka terjawablah berbagai-bagai persoalan. Sama ada nak pergi umrah bila, berapa harganya ke, ataupun macam-macam lagi lah. Mungkin dibenarkan beberapa ahli karya kita ni untuk bertanya soalan. Jadi mudahlah nanti orang kata. Tapi sebelum tu biar kita dengar dulu penerangan. Nanti soalan tu akan timbul kemudian. Boleh Tuan Haji Ahmad Yani ya? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kalau begitu tanpa berlengah-lengah lagi, saya pulangkan balik kepada pengurusi majlis supaya majlis ini dapat diteruskan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic tak buka, Cik Nizam. Terima kasih pengurusi surau. Jadi untuk tidak melengahkan lagi lah, kita teruskan cara majlis pada malam ini, iaitu taklimat daripada tabung haji. Saya jemputlah Tuan Haji Ahmad Yani bin Kamarudin untuk menyampaikan taklimat daripada tabung haji. Masa dan ruang diberikan. Silakan Tuan Haji. Okay, boleh nampak slide saya? Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berusaha Saudara Muhammad Nizam, Setiausaha Surau Al-Aziz Seksyen 13 Alam. Yang berbahagia Tuan Baharudin bin Osman, pengurusi Surau Al-Aziz Seksyen 13 Alam. Turut bersama kita juga malam ini yang berbahagia Tuan Pengurus Tabung Haji Shah Alam, Tuan Haji Ismail bin Hashim, dan juga pengurus Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd Cawangan Shah Alam, Tuan Haji Syahril bin Yakat Ali. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan peserta sesi taklimat secara maya pada malam ini yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, pertama-tamanya saya mengucapkan ataupun memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat mengadakan sesi taklimat ini, iaitu taklimat secara maya khusus untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kami telah merancang untuk mengadakan sesi, iaitu sebelum ni saya dengan Tuan Muhammad Nizam kita ada merancang untuk mengadakan pembukaan kaunter perkhidmatan tabung haji di karya Surau Al-Aziz, tetapi kita terhalang disebabkan oleh COVID-19, penularan COVID-19 tempoh hari, maka tertangguh program tersebut. Dan akhirnya pada hari ini, saya ingat dalam 2 minggu lepas, sekali lagi Tuan Muhammad Nizam menghubungi saya untuk menjayakan semula program. Jadi buat masa ini yang terdaya kita buat adalah secara maya dulu. Dan insya-Allah dalam waktu terdekat juga, bila mana nanti tabung haji dah boleh orang kata keluar, saya rasa pun mungkin dah boleh dah sekarang ni, kita boleh tentukan masa pula nanti kami akan pergi ke karya Surau Al-Aziz ini untuk buka perkhidmatan tabung haji, di mana tuan-tuan dan puan semua boleh mendapatkan perkhidmatan tabung haji semasa kunjungan kami ke sana nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan sesi saya taklimat ini. Dan saya terlupa bersama kita juga pada malam ini adalah Tuan Haji Syahril daripada Tabung Haji Travel, di mana Tabung Haji Travel ni dia mengendalikan umrah lah yang utamanya.
Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mendapatkan maklumat-maklumat terkini berhubung dengan umrah untuk tahun yang akan datang ataupun yang waktu yang terdekat ini, insya-Allah nanti Tuan Haji Sari boleh juga memberi orang kata mungkin boleh memberi sedikit penerangan ataupun tuan-tuan dan puan boleh juga bersoal jawab dengan beliau. InsyaAllah dia juga ada bersama kita pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan, saya mulakan sesi saya. Okey, tajuk saya malam ni adalah kelebihan menyimpan di tabung haji dan produk perkhidmatan tabung haji secara maya. Ini yang terkini yang tabung haji sediakanlah. Okey tuan-tuan, pun tadi dah dikenalkan nama saya. Saya mulakan dengan sedikit video ni lah tuan-tuan. Kepala Baik tuan-tuan dan puan, iaitu tadi video gambar-gambar lama dululah, sejarah haji semasa zaman kapal dululah, dan sekarang ni kita dah tak lagi menggunakan kapal laut, sebaliknya kita dah menggunakan kapal terbang lah. Kalau dulu, zaman dulu ketika zaman kapal laut tu untuk pergi haji je, perjalanan kapal tu pergi saja antara 2 minggu hingga 1 bulan untuk pergi, balik pun lebih kurang masa yang sama juga. Dan kalau dulu orang pergi haji memakan masa mungkin sampai 3-4 bulan tapi sekarang ni kita pergi haji dalam lebih kurang tak sampai 2 bulan lah, lebih kurang 50 ataupun 60 hari saja paling tinggi dengan di zaman yang kapal terbang sekarang ni lah. Okey tuan-tuan dan puan, gambar yang saya paparkan ini adalah individu yang bertanggungjawab untuk penubuhan tabung haji, iaitu Allahyarham Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdullah yang beliau inilah yang daripada cetusan idea beliau lah tertubuhnya tabung haji, dan sehingga kini tabung haji begitu orang kata dikenali lah di seluruh dunia, hasil daripada cetusan idea oleh yang berbahagia Allahyarham Ungku Abdul Aziz ni. Baik tuan-tuan, sehingga kini tabung haji dah berusia 58 tahun tuan-tuan. Dah lama dah, dan tabung haji pun telah menempa banyak kejayaan demi kejayaan yang mana telah diiktiraf bukan sekadar di Malaysia, malah tabung haji diiktiraf di seluruh dunia lah. Yang satu-satunya agensi yang menguruskan haji, yang buat masa ni belum ada lagi orang kata peringkat di mana-mana pun yang seumpama tabung haji lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, banyak delegasi-delegasi daripada negara-negara luar yang datang ke tabung haji untuk mempelajari dengan tabung haji, bagaimana tabung haji menguruskan ataupun mengendalikan tabung haji sehingga mencapai kejayaan yang diiktiraf oleh seluruh negara lah, diiktiraf oleh juga dunia, khususnya oleh Arab Saudi. Okey tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, sehingga kini di negeri Selangor ni, umat Islam yang menjadi pendeposit tabung haji hanya baru 48% saja tuan-tuan dan puan. Sedangkan ada 52% lagi masih belum menjadi ahli tabung haji. Yang itulah kita nak menyerulah kepada seluruh umat Islam, seboleh-bolehnya kita kenalah jadi pendeposit tabung haji, kena jadi penyimpan tabung haji. Kenapa kita nak jadi penyimpan tabung haji ni? Nanti saya akan terangkan seterusnya. Okey, tabung haji di negeri Selangor ni, di setiap daerah kita ada cawangan. So kalau tuan-tuan nak mendapatkan perkhidmatan tabung haji, saya rasa tidak jauh dengan kita lah. Kita boleh pergi ke mana-mana saja. Setiap daerah tu ada cawangan tabung haji. Okey tuan-tuan, ini yang saya nak ceritakan. Kita simpan di tabung haji ni tuan-tuan dan puan, kebanyakan orang, ada sebilangan orang lah, dia simpan duit kat tabung haji ni semata-mata nak pergi haji. Semata-mata nak pergi haji, maka disimpan tabung haji. Jadi dengan sebab itulah, selagi dia tak rasa nak pergi haji, dia tak nak simpan duit kat tabung haji. Dia simpanlah duit di mana-mana tempat, di bank ataupun di mana-mana saja. Bila nanti nak pergi haji, barulah datang tabung haji, barulah buka akaun tabung haji.
Tapi kita nak ubah tanggapan begitu. Kita nak ubah kalau boleh selepas ni kita simpan tabung haji ni bukanlah semata-mata untuk pergi haji. Tetapi kita simpan tabung haji ni untuk apa-apa juga tujuan yang baik lah. Sama ada kalau yang bujang yang mungkin nak simpan duit untuk nak kahwin, ataupun untuk pelajaran, ataupun untuk pelaburan, ataupun untuk persaraan di hari tua nanti. Kenapa kita nak simpan tabung haji tuan-tuan? Sebab apa yang tabung haji sediakan, perkhidmatan-perkhidmatan yang tabung haji sediakan juga setanding juga dengan institusi kewangan yang lain yang disediakan juga. Jadi saya kira di situ kita boleh memikir kembali. Mungkin kita boleh jadikan salah satu tempat untuk kita simpan duit adalah di tabung haji. Kita tidak mahu juga macam sebilangan orang-orang yang simpan duit tabung haji untuk pergi haji, bila balik haji dia tutup akaun tabung haji. Yang itu kita tak nak lah begitu. Kalau boleh dah pergi haji pun terus simpan di tabung haji. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang yang pergi haji, bila dia buka akaun untuk pergi haji, kemudian pergi haji dah lah dapat subsidi bukan sikit. Dapat subsidi macam tahun-tahun yang sebelum ni, hampir 15,000 mereka dapat subsidi. Mereka tidak menyumbang pun, orang kata dari segi dana dia masuk kat tabung haji tu cukup-cukup untuk pergi haji je. Tetapi dia dapat keuntungan daripada subsidi tu jauh lebih besar. Itu saya kira mungkin tidak berapa adil dengan orang-orang yang menyimpan lama kat tabung haji, tetapi mereka belum dapat pergi haji lagi. Itulah saya seru kepada tuan-tuan dan puan, kita simpan di tabung haji ni bukanlah semata-mata untuk pergi haji, tetapi untuk apa-apa juga tujuan yang lain. Tujuan yang baiklah. Okey, apa dia kelebihan menyimpan di tabung haji? Untuk maklumat tuan-tuan, di sini saya ada senaraikan 6 kelebihan utamalah menyimpan di tabung haji. Iaitu yang pertamanya mematuhi syariat Islam. Sebelum tuan-tuan, sebelum perbankan Islamik yang ada sekarang ni tuan-tuan, tabung haji sejak daripada awal penubuhan kita telah pun melaksanakan kaedah yang patuh syariah ni. Daripada mula penubuhan tabung haji sehingga kini kita telah pun melaksanakan patuh syariah. Perbankan mungkin baru sajalah kan dia melaksanakan patuh syariah ataupun perbankan Islamik, tapi tabung haji daripada awal penubuhan tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya apa dia kelebihan lain ialah menyantuni para duyufur rahman. Para duyufur rahman ni adalah jemaah haji. Apa yang saya maksudkan menyantuni para duyufur rahman ini ialah di mana jemaah haji pergi haji, tabung haji akan kendalikan mereka dengan sebaik-baik mungkin dan mereka juga membayar wang naik haji dengan nilai ataupun jumlah yang sangat berpatutan. Sebagai contoh macam yang tahun yang 2 tahun sebelum ini, di mana mereka pergi haji hanya membayar RM9,980 sahaja seorang. Sedangkan kos sebenar haji adalah sebanyak hampir RM25,000. Bermakna mereka dapat subsidi hampir RM15,000 daripada tabung haji untuk pergi haji. Itu yang saya maksudkan menyantuni para duyufur rahman ni tuan-tuan. Okey, seterusnya simpanan di tabung haji ini adalah dijamin oleh kerajaan. So apa yang dimaksudkan dijamin oleh kerajaan ialah setiap ringgit yang kita simpan kat tabung haji ni, seandainya berlaku sesuatu kepada tabung haji, contohnya tabung haji terpaksa tutup lah, maka ringgit tuan-tuan yang ada di tabung haji semuanya akan dikembalikan. Sekiranya tuan-tuan ada 1 juta lah dalam akaun tabung haji contohnya, maka 1 juta tuan-tuan akan dipulangkan balik oleh kerajaan kepada tuan-tuan dan puan. Itu maksud dijamin oleh kerajaan. Maksud dia apa-apa berlaku pada tabung haji, pendeposit tabung haji tidak akan mengalami sebarang kerugian. Setiap ringgit yang mereka ada di tabung haji akan dapat balik kepada mereka. Dia berbeza kalau tuan-tuan tengok dalam perbankan, kalau tak silap saya perbankan dia tidak ada dijamin oleh kerajaan. Yang ada dalam perbankan adalah dijamin oleh PIDM kalau tak silap saya, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia macam tu. Okey, apa yang dijamin oleh PIDM ialah kalau ini kalau tak silap saya lah, dia hanya jamin sehingga RM250,000 saja. Kalau tuan-tuan ada duit 1 juta contoh dia, bank tu bankrupt contoh dia, maka tuan-tuan akan dapat kembali duit sebanyak RM250,000. Yang RM750,000 lagi hangus. Itu saya kata itu yang dijamin oleh kelebihan. Saya anggap dia sebagai kelebihan ialah tuan-tuan akan dapat balik ringgit yang tuan-tuan ada di tabung haji. Sekiranya berlaku sesuatu kepada tabung haji. Di sinilah tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan, ramai orang-orang yang banyak-banyak duit ni mereka akan simpan duit di tabung haji untuk makluman tuan-tuan sebab dia nakkan yang dijamin oleh kerajaan ini. Sebab orang kata ialah duit kan. Okey, seterusnya tuan-tuan, kelebihan yang lain simpan tabung haji ialah dikecualikan daripada cukai. Apa yang dimaksudkan dikecualikan daripada cukai ialah setiap bonus yang tuan-tuan dapat daripada simpanan duit di tabung haji
setiap tahun kita biasanya akan dapat keuntungan kan, tabung haji akan bayar keuntungan, maka keuntungan yang kita terima tu kita tak perlu isytiharkan untuk pembayaran cukai. Mana itu hak dah bersih, dah kita punya semuanya. Dia berbeza tuan-tuan, kalau kita simpan duit, contoh dia tuan-tuan saham lah contohnya kan. Bila tuan-tuan dapat keuntungan daripada saham, tuan-tuan akan kena orang kata setiap tahun tu kita kena isytiharkan pendapatan kita daripada saham untuk dicukaikan. Tetapi duit di tabung haji, berapa banyak pun bonus yang kita dapat di tabung haji, ianya dikecualikan daripada cukai. Contohnya itu orang kata saya suka juga kaitkan dengan orang yang banyak duit yang menyimpan di tabung haji. Antara satu faktor mereka suka simpan tabung haji inilah juga sebab dikecualikan daripada cukai. Mereka dapat bonus keuntungan daripada tabung haji 50-60 ribu, yang 50-60 ribu tu tak perlu diisytiharkan untuk pembayaran cukai pendapatan. Seterusnya simpanan di tabung haji ini ditunaikan kewajipan zakat. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan yang simpan duit kat tabung haji, tuan-tuan tidak perlu lagi keluarkan zakat daripada simpanan kita di tabung haji. Cuma apa yang tuan-tuan perlu buat ialah tuan-tuan kena niat ataupun kena akadkan bahawa kita meletakkan duit di tabung haji ni bukan sekadar letak, bukan sekadar simpan, tetapi kita sebagai pelabur kepada tabung haji. Sebab apa? Sebab tabung haji membayar zakat yang tabung haji bayar ni adalah zakat perniagaan. Jadi sebab tu saya kata kita kena niatkan bahawa kita sebagai pelabur kepada tabung haji. Kita memberi modal tabung haji yang akan perniagakan duit kita. So daripada situ tabung haji akan dapat keuntungan, tabung haji akan keluarkan zakat, maka kita sebagai penyimpan tidak perlu lagi keluarkan zakat daripada simpanan kita di tabung haji. Okey, kelebihan yang seterusnya ialah kita simpan tabung haji ni tidak ada had, tidak ada had maksimum. Berapa banyak duit kita ada nak simpan, kita boleh masuk duit di tabung haji. Kalau setengah institusi kewangan yang lain tu, saya rasa dia mungkin ada had, mungkin ada sekadar 200,000 ataupun 300,000 kan. Tetapi di tabung haji ni berapa banyak kita nak simpan, kita boleh simpan duit di tabung haji. So dia tak ada had lah. So itu kelebihan menyimpan di tabung haji. Dan satu lagi lah saya nak tambah, yang ketujuh lah. Dia bukan kelebihan tetapi ia tidak ada pilihan. Kita kena menyimpan di tabung haji. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebabnya satu je lah, sebab kita nak pergi haji. Sebab apa? Sebab di Malaysia ni kita nak pergi haji mesti kena mendaftar dengan tabung haji. Sebab itu dah kerajaan punya orang kata saluran kerajaan lah kan. Untuk pergi haji kena daftar dengan tabung haji terlebih dahulu untuk mendapatkan peruntukan tempat ataupun kota kita untuk pergi haji. So sebagai rakyat Malaysia ni kita bukan ada pilihan lain. Kita nak pergi haji kenalah daftar dengan tabung haji terlebih dahulu. Maka sebab sebagai umat Islam di Malaysia ni kita pun faham bahawa kita wajib menunaikan haji, maka sebagai langkah-langkah untuk kita bersedia untuk pergi haji, buatlah simpanan tabung haji terlebih dahulu. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan ya. Okey, yang ini saya nak ceritakan perkhidmatan yang tabung haji sediakan sekarang inilah. Okey. Ada 6 tajuk di sini. Saya akan kupaskan secara ringkaslah insya-Allah ya. Okey tuan-tuan. Yang pertama pembukaan akaun tabung haji. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, sekarang ni tabung haji telah memudahkan proses untuk buka akaun, di mana tuan-tuan dah boleh buka akaun secara maya ataupun secara online. So, macam mana cara nak buka secara maya ni? Dia mudah saja tuan-tuan dan puan. Yang pertama tuan-tuan dan puan layari saja portal dia www.thijari.com.my. Dan seterusnya bila paparan muka depan dia punya portal Tijari tu, tuan-tuan dan puan klik saja buka akaun sekarang. Bila kita klik buka akaun sekarang tu, maka dia akan paparkan borang untuk diisi oleh bakal pendeposit tabung haji lah. Dan bila mana kita dah selesai melengkapkan borang tersebut, klik hantar saja. Kemudian tuan-tuan dan puan hanya perlu datang ke tabung haji dalam masa yang sekejap saja untuk mengaktifkan akaun tersebut. Dia mudah, kita dah tak perlu lagi isi borang di kaunter tuan-tuan. Isi borang pakai handphone pun dah boleh lah sekarang ni. Ini bagi memudahkan penyimpan-penyimpan tabung haji lah dia. Dan untuk pembukaan akaun secara maya ni tuan-tuan dan puan, di mana tabung haji akan beri keutamaan layanan, iaitu bila mana tuan-tuan buka akaun secara maya, tuan-tuan datang ke tabung haji, kami akan berikan nombor khas dan tuan-tuan akan diberi keutamaan untuk mengaktifkan akaun. Maksud dia, tuan-tuan dan puan tak payah queue panjang-panjang lah untuk buka akaun. Kalau secara manual memang kita kena beratur kan untuk dapatkan giliran ke kaunter. Tetapi kalau sesiapa yang buka akaun secara maya ni, dia buka secara pakai handphone tu, online tu,
Dia datang tabung haji bagi tahu dia nak aktifkan saja akaun. So kami akan berikan dia laluan khas untuk dia segera, sebab ini proses dia sekejap je. Dia tak perlu panjang masa. Sebab tu kita berikan dia keutamaan untuk layanan pengaktifan akaun tijari, akaun baru melalui secara maya ni lah. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan juga tuan-tuan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, tabung haji kita ada buat satu program di mana sesiapa yang buka akaun secara maya ni, kita akan bagikan dia hadiah tabung haji. Tetapi macam mana nak dapat dia? Ialah dengan cara dia kena daftar daftar untuk buka akaun secara maya ni melalui online tu tadi pada tarikh-tarikh yang tertentu yang kita dah sediakan. Tabung haji buat sebenarnya kita mula pada bulan 9 itu. Dia daftar 9 bulan 9. 1000 orang pertama dia akan dapat hadiah tabung. Begitu juga siapa daftar yang 10 bulan 10, 1000 orang pertama dia akan dapat hadiah tabung. Dan juga nanti kita akan buat 11 bulan 11. Jadi tuan-tuan kalau nak buka akaun secara maya nanti, buatlah pada 11 bulan 11. Kita dah yang bulan 11 ni kita buat format lain sikit. Di mana kita buka sehingga 21 bulan. Setiap daripada 11 bulan tu sampai ke 21 bulan tu, setiap hari tu kita akan pilih seramai 111 orang yang untuk menerima hadiah tabung. Di mana siapa yang daftar secara online buka akaun pada 11 bulan 11, 12 bulan 11 sampai ke 21 bulan 11, 111 orang yang pertama, maka dia akan dapat hadiah tabung secara percuma. Okey. Tuan-tuan, ini pembukaan akaun secara maya tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya tuan-tuan ya, ini saya suka nak menegaskan kepada tuan-tuan dan puan, iaitu buka akaun tabung haji tidak bermakna anda telah mendaftar haji. Ini sebelum-sebelum ni saya jumpa jugalah banyak juga ataupun ramai juga yang mana dia buka akaun tabung haji, dia ingatkan dia dah daftar haji. Dia buka akaun, dia masukkan duit dan dia tunggulah giliran untuk pergi haji. Tunggu, tak sampai-sampai surat panggilan haji. Pergi datang ke kaunter tabung haji. Datang kaunter tabung haji, buat saya makan, rupanya orang tabung haji kata tak daftar pun lagi. Dia pun terkejut. Saya masuk dulu duit nak daftar haji. Rupanya dia masuk duit ketika itu adalah buka akaun saja. Dia tidak mendaftar haji pun. Kan, dia sebab buka akaun dengan daftar haji dua perkara yang berbeza tuan-tuan dan puan ya. Sebab dia nak daftar haji ni dia ada syarat-syaratnya. Ya, syarat nak daftar haji kena ada minimum dalam akaun 1,300. Barulah seseorang itu layak untuk mendaftar haji. Kalau dia tak cukup 1,300, dia tidak layak untuk mendaftar haji. So itu syarat untuk daftar haji lah. So tuan-tuan dan puan, kalau buka akaun nanti, kalau nak daftar haji, kena bagi tahu petugas tabung haji bahawa kita nak mendaftar haji. So kami akan daftarkan haji tuan-tuan dan puan. Okey, bagi tuan-tuan yang dah ada 1,300 dalam akaun, tuan-tuan dah boleh buat pendaftaran haji lah. Ya. Untuk daftar haji ni dia sebenarnya dia banyak cara tuan-tuan dan puan ya. Yang satu, tuan-tuan boleh daftar haji melalui kaunter-kaunter tabung haji. Ya, yang kedua, kita juga boleh buat pendaftaran haji melalui mesin ATM ataupun mesin CDM. Mesin ATM, tuan-tuan pergi keluarkan duit tu, dekat mesin ATM tu pun boleh juga sebenarnya untuk mendaftar haji. Cuma bukan semua mesin ATM boleh lah. Yang mesin ATM yang dibolehkan ini adalah mesin ATM Bank Islam, mesin ATM Bank Rakyat, mesin ATM Bank CIMB dan juga mesin ATM Maybank. 4 buah bank ni menggunakan mesin ATM ataupun CDM mereka, tuan-tuan dan puan boleh membuat pendaftaran haji. Okey, seterusnya tuan-tuan boleh buat pendaftaran haji melalui aplikasi Tijari. Ni tabung haji punya apps ya. Dan yang keempat, juga boleh membuat pendaftaran haji melalui telefon saja. Ini kalau kita dah malas sangat tu, nak keluar pun malas, nak di rumah je. Daftar daripada rumah pun boleh daftar haji. Cuma caranya tuan-tuan kena hubungi tabung haji contact center ya, bagi tahu kata nak daftar haji. So petugas di tabung haji contact center akan mendaftarkan haji untuk tuan-tuan dan puan. So nak mendaftar haji sangat mudahlah sekarang ni ya tuan-tuan dan puan. Jadi kalau orang kata dia tak sempat nak daftar haji tu, saya kira mungkin dah orang kata tak berapa tepatlah ya. Sebab jalan untuk daftar haji tu dah banyak cara dah sekarang ni. Okey, seterusnya tuan-tuan, ini yang saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan, iaitu aplikasi Tijari. Aplikasi Tijari ni adalah aplikasi online tabung haji. Tabung haji menyediakan orang kata kemudahan perkhidmatan secara maya, di mana tuan-tuan dan puan boleh mendapatkan beberapa perkhidmatan tabung haji di mana-mana saja. Tak kisah kat rumah ke, dan juga kita boleh buat pada bila-bila masa, tengah malam, ataupun bila-bila kita nak berurusan tabung haji, kita boleh buat urusan tabung haji secara online ini.
Okey, so apa dia yang ada dalam aplikasi Tijari Tabung Haji? Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan. Okey, yang saya terangkan satu-satu lah ya. Yang ada dalam aplikasi Tijari Tabung Haji, yang pertamanya kita boleh buka akaun secara online tadilah ya, yang saya katakan pada awal tadi. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, bagi pemegang-pemegang akaun tabung haji, dia boleh semak sama ada akaun tabung haji ni dah letak penamaan ataupun tidak. Ataupun dia letak ibah mana ataupun tidak. Ini tujuan dia kita tahulah akaun kita tu ada penama atau tidak. Sebab apa tuan-tuan dan puan ya? Sebab bila mana kita jadi penyimpan duit di sesuatu institusi, kita mesti kena letakkan penama. Penama ni tujuan dia adalah untuk mengeluarkan duit kita daripada tabung haji bila mana kita meninggal dunia terlebih dahulu. So kita kena letakkan nama waris. So jadi tuan-tuan dan puan, dalam aplikasi ni tuan-tuan boleh tahu tuan-tuan dah ada penama atau tidak kat tabung haji. Kalau yang tak ada penama, dia bolehlah datang ke tabung haji untuk buat penamaan. Okey, seterusnya dalam aplikasi Tijari ni pendeposit tabung haji dia boleh semak akaun tabung haji dia. Dia boleh semak baki, and then juga dia juga boleh mengeluarkan penyata akaun tabung haji. Ya, ini dalam aplikasi Tijari. Okey, selain daripada itu, dalam aplikasi Tijari ni dia juga ada menyediakan perkhidmatan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pindahan duit daripada akaun tabung haji ke akaun tabung haji orang lain. Contoh macam saya lah, saya nak bagi duit kepada ibu atau ayah saya kan. Nak masukkan tabung haji. Saya transfer saja duit daripada akaun tabung haji saya, terus transfer kepada akaun ibu ataupun ayah saya. Ini lebih mudah tuan-tuan. Tak perlu lagi datang ke kaunter tabung haji buat pindahan tersebut. Tak perlu pergi bank nak keluarkan duit semua. Kita boleh buat secara online saja. Okey, seterusnya dia ada juga perkhidmatan pindahan duit dari bank masuk ke akaun tabung haji. Tuan-tuan boleh pindahkan duit tuan-tuan. Nak pindahkan duit daripada bank kita lah, mana-mana bank dalam Malaysia masuk ke akaun tabung haji. Boleh. Gunakan aplikasi Tijari. Dia akan pakai sistem FPX. Sistem FPX ni dia contohnya macam tuan-tuan buat pembelian online lah. Biasa kita beli online kan. Bila kita nak pilihan bayaran tu kita tekan FPX tu kan. So dia akan pergi kepada perbankan online. Kan, perbankan internet. So kita login perbankan internet kita, and then daripada situ kita pindahkan duit ke tabung haji. Dia sama macam pembelian online lah. Dan juga dalam urusan pindahan simpanan ni dia ada juga satu lagi direct debit FPX ni. Direct debit FPX ni apa tuan-tuan? Ialah tuan-tuan boleh buat pindahan duit secara berkala. Maksud dia katalah sebulan sekali tuan-tuan nak pindah duit masuk ke tabung haji. Tuan-tuan boleh buat tetapan tersebut. Nanti setiap bulan automatik duit daripada akaun bank kita dipindahkan ke tabung haji mengikut nilai yang kita tetapkan tadi. Ini pindahan secara automatik lah setiap bulan. Kita tak payah susah-susah lagi. Jadi kalau orang mungkin dia setengah tu dia sebelum ni buat potong gaji kan. Dia tak nak buat potong gaji dah. Dia buat cara ni pun boleh. Ya. Okey, seterusnya dalam aplikasi Tijari kita ada Kelab Taha. Kelab Taha ni ini adalah untuk anak-anak kita di bawah umur 17 tahun ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan ya, anak-anak kita yang ada akaun tabung haji yang berumur bawah 17 tahun, mereka ni automatik menjadi ahli Kelab Taha tabung haji. Okey, Kelab Taha ni dia ada banyak kelebihan lah ya. Contohnya tabung haji ada rakan Kelab Taha tabung haji, yang mana rakan Kelab Taha ni biasanya antaranya kedai-kedai lah. Contoh dia macam kedai cermin mata yang menara optikal ya. Di situ kalau anak-anak kita pergi buat cermin mata atau beli cermin mata, mereka akan dapat harga diskaun lah. Ataupun satu lagi rakan Kelab Taha tabung haji seperti kedai buku MPH kan. MPH pun tuan-tuan dan puan, bila ahli Kelab Taha ni mereka pergi ke buat pembelian buku, mereka akan dapat harga yang diskaun. Okey, itu Kelab Taha. Dan seterusnya yang ada dalam ini adalah perkhidmatan haji tuan-tuan. Okey, perkhidmatan haji ni apa? Perkhidmatan haji ni kita boleh buat pendaftaran haji. Melalui aplikasi Tijari ni, orang-orang yang belum daftar haji dia boleh daftar haji secara online. Kemudian bagi orang yang telah mendaftar haji, dia boleh buat semakan status pendaftaran haji. Maksudnya dia boleh tengok bila tahun giliran dia akan pergi haji. Dia akan paparkan dalam aplikasi inilah. Okey, seterusnya semakkan tawaran haji. Ini macam setiap tahun lah tuan-tuan. Bila masa tabung haji dah keluarkan surat tawaran kepada jemaah haji, maka mereka-mereka yang terpilih itu ada paparan untuk tawaran haji dalam aplikasi ini. Jadi kalau dia kata dia memang terpilih, so dia boleh keluarkan surat tawaran tersebut dalam aplikasi Tijari tersebut. Kemudian surat jadual penerbangan haji. Ini bagi mereka yang telah terpilih haji lah kan. Bila mana mereka dah terpilih untuk pergi haji, dah sampai masa untuk pergi haji, maka surat jadual mereka boleh jana melalui aplikasi Tijari tersebut. Jadi tak perlu susah-susah untuk datang ke tabung haji untuk dapatkan surat jadual penerbangan. Okey, seterusnya dalam aplikasi perkhidmatan haji ni juga dia ada maklumat mengenai kursus haji ya.
kursus haji yang dibuat di seluruh Malaysia lah. Jadi kita boleh dapatkan maklumat-maklumat mengenai kursus haji. Untuk makluman tuan-tuan dan puan pada tahun ini insya-Allah tabung haji akan laksanakan kursus haji di mana kami akan buat kursus haji. Kalau tidak ada perubahan, kita akan buat di Negeri Selangor ni mulai 20 hari bulan November ni. 20 hari bulan November, hari Sabtu insya-Allah. Setiap hari Sabtu selama 14 minggu secara berturut-turut kami akan buat kursus haji. Tetapi kursus haji pada tahun ini kita buat sama seperti macam tahun lepas, iaitu kita buat secara online. Bukan lagi kat masjid, bukan lagi kat surau seperti yang sebelum ni kita buat dekat surau Al-Ansar Seksyen 2 dengan Masjid Jami' Raja Tun Huda Seksyen 16. Tetapi 2 tahun lepas dan tahun ni kita akan buat secara online disebabkan oleh pandemik COVID-19 lah. Maka kita tak boleh buat perkumpulan secara ramai, maka kami akan buat secara online lagi pada tahun ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kursus haji kita akan buat mulai 20 hari bulan November ni, iaitu pada setiap hari Sabtu 8 pagi hingga 12.30 hari, macam itulah masanya. InsyaAllah nanti tuan-tuan bila kita dah muktamadkan program tersebut, tuan-tuan boleh dapatkan informasinya daripada mana-mana kaunter tabung haji. Nanti kalau dah ada, nanti tuan-tuan boleh dapatkan daripada tabung haji, kami akan bagikan link dia untuk tuan-tuan join kursus haji tersebut lah. Kita akan buat melalui saluran YouTube, online YouTube. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, dalam aplikasi Tijari ini juga, bagi tuan-tuan yang belum terpilih pergi haji tetapi dia nak buat rayuan haji, maka deposit penulis tabung haji boleh buat rayuan secara online. Tak perlu lagi tulis surat panjang-panjang hantar ke mana-mana kaunter tabung haji. Tuan-tuan memadai isi saja rayuan di dalam aplikasi Tijari tersebut. Okey, seterusnya perkhidmatan haji yang ada dalam aplikasi Tijari ialah bayaran dam. Ini untuk para jemaah haji lah. Bila mana kita pergi haji nanti nak bayar dam, tuan-tuan boleh buat urusan bayaran dam melalui aplikasi Tijari saja. Tak perlu lagi pergi ke kaunter-kaunter. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, apa lagi yang ada dalam aplikasi Tijari ialah bayaran korban. Bayaran korban ni dianya terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan. Dan korban yang kita akan laksanakan ini adalah di Tanah Suci Mekah. Kita akan buat korban di sana. Jadi bila masa bila dah musim haji nanti, kita akan buka untuk bayaran korban ni. Sesiapa nak mohon untuk buat korban di Tanah Suci Mekah, maka dia boleh buatlah menerusi aplikasi Tijari. Ini terbuka kepada rakyat Malaysia seluruhnya nanti. Cuma sekarang ni kalau tuan-tuan login, tuan-tuan nak buat ni dia tak boleh lah, dia tutup lah sebab korban lambat lagi. Nanti musim haji nanti baru kita akan buka lah yang korban ni. Dan untuk masa-masa yang mendatang nanti, tabung haji akan mempertingkatkan lagi lah apa yang boleh dilaksanakan melalui Tijari ni, tuan-tuan dan puan ya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan menggunakanlah kemudahan aplikasi Tijari ni, tuan-tuan. So nak daftar Tijari dia macam mana caranya? Mudah saja tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan hanya perlu layari www.tijari.com.my. Kemudian yang penting ialah tuan-tuan dan puan mesti terlebih dahulu kemaskini nombor telefon di tabung haji lah. Maksudnya nombor telefon tuan-tuan mesti yang tuan-tuan pakai tu, mesti nombor telefon tu ada dalam sistem tabung haji. Baru tuan-tuan dan puan boleh daftar untuk menggunakan Tijari ni ya. Okey. Okey, bagi aplikasi Tijari ni dia sama juga macam perbankan internet lah tuan-tuan ya. Dia sama je, konsep dia sama je semua. Kalau kita lupa kata lalu apa semua, dia boleh reset balik semula lah. Okey, yang ini yang perkhidmatan FPI yang saya sebutkan tadi tuan-tuan ya. Dalam aplikasi Tijari, di mana kita boleh buat pindahan duit daripada bank masuk ke tabung haji. Ini dia dalam aplikasi Tijari. Tuan-tuan masuk aplikasi Tijari, tuan-tuan boleh pindahkan duit menggunakan sistem FPI. Dalam sistem FPI ini tuan-tuan dan puan, transaksi yang kita boleh buat ialah pindahkan duit daripada akaun tabung haji sendiri masuk ke akaun tabung haji pihak ketiga. Melalui FPI inilah. Dia maksud dia pindah daripada bank. Seterusnya bila tuan-tuan gunakan sistem FPI ini, dia tidak dikenakan sebarang cas perkhidmatan. Maksud dia tuan-tuan gunakan perkhidmatan ni free saja. Dan untuk transaksi pindahan duit ni, bagi transaksi dia yang dibenarkan adalah minimum RM5 untuk buat pindahan dan maksimum adalah sebanyak RM30,000 setiap transaksi. Maksud dia tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat berapa banyak juga amount tuan-tuan nak pindahkan, cuma dia limitkan maksimum satu transaksi tu RM30,000 saja. Contohnya tuan-tuan nak buat pindahan duit
katalah 150,000. Tuan-tuan kenalah buat sebanyak 5 kali transaksi lah. Setiap transaksi 30,000 sehingga cukup 150,000. Dia tidak limitkan orang kata jumlah besar, tetapi dia limitkan dari segi jumlah per transaksi tersebut saja sehingga 30,000 maksimum. Okey, seterusnya tabung haji juga menyediakan perkhidmatan JomPay untuk memindahkan duit daripada akaun bank masuk ke akaun tabung haji. Tuan-tuan tengok dalam apa ni, yang kalau JomPay ni tuan-tuan bukan dalam aplikasi terjari dia dalam aplikasi perbankan internet kita sendiri. Tuan-tuan login lah Bank Islam online banking ke contoh dia, ataupun Maybank to you ke. Dalam Maybank to you tu tuan-tuan carilah JomPay, dari situ boleh buat pindahan duit ke akaun tabung haji. Cuma kod bila kod dia untuk JomPay ni 60228. Tuan-tuan kena tahu nombor tu je lah, 60228. Okay, perkhidmatan JomPay ni juga tidak ada cas bayaran dikenakan. Cuma saya nak bagi tahu juga pada tuan-tuan dan puan bila mana kita gunakan pindahan duit melalui JomPay ni, dia tidak masuk serta-merta ke akaun tabung haji, dia akan masuk keesokan harinya. Ya, dia ambil masa ni lah, tetapi dia akan masuk. Contoh tuan-tuan buat hari, katalah kita buat hari Sabtu. Tuan-tuan buat hari Sabtu, duit dia tak akan masuk pada, kalau ikut dia 1 hari kemudian. Maaf saya tuan-tuan. Kalau ikutkan dia akan masuk pada 1 hari kemudian. Tetapi kalau dia ambil kira hari bekerja tuan-tuan. Kalau kita buat transaksi pada Sabtu, so hari Ahad dia tak masuk, hari Isnin nanti baru masuk. Tapi kalau kita buat hari Isnin, hari Selasa dia akan masuk. Dia lewat 1 hari lah kemasukan dalam akaun tabung haji kita buat pindahan melalui JomPay. Tetapi berbeza kalau tuan-tuan dan puan buat pindahan melalui yang FPX tadi. Kita pakai FPX, dia masuk on the spot ke dalam akaun tabung haji kita. So kalau saya lebih prefer pakai yang FPX tadilah daripada berbanding dengan JomPay lah ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, tabung haji menjalinkan kerjasama dengan 4 buah bank yang kita sebut sebagai rakan strategik tabung haji lah, iaitu Bank Rakyat, Bank Islam, Maybank dan CIMB Bank. So apa yang kita boleh dapat daripada perkhidmatan bank ini ya tuan-tuan dan puan, untuk makluman tuan-tuan, seperti yang saya katakan pada awal tadi, melalui 4 buah bank ni tuan-tuan boleh gunakan perkhidmatan yang disediakan bank ni untuk akses kepada perkhidmatan tabung haji. Contohnya tuan-tuan boleh gunakan online bank tersebut sama ada Bank Islam ataupun Bank Maybank, CIMB Clear ataupun Air Rakyat dan Rakyat. Gunakan perbankan internet mereka ni, tuan-tuan boleh akses kepada tabung haji. Boleh semak akaun tabung haji, boleh buat pindahan duit antara akaun tabung haji ataupun tabung haji ke bank, bank ke tabung haji, ataupun antara tabung haji pindah ke tabung haji pihak ketiga yang lain. Boleh gunakan online banking bank yang 4 buah bank ni lah. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan mesin ATM ya, 4 buah bank tadi iaitu Bank Rakyat, Bank Islam dan Maybank ni untuk keluar duit tabung haji ataupun buat simpanan duit tabung haji. Tuan-tuan dan puan boleh gunakan mesin ATM ataupun CDM bank-bank tersebut. Ya, ini yang kerjasama tabung haji dengan 4 buah bank tersebutlah. Jadi tuan-tuan boleh gunakan perkhidmatan ini. Ya, ini orang kata tabung haji menyediakan perkhidmatan ini untuk kemudahan pelanggan-pelanggan semualah, sebab kita tahu hari-hari kadang-kadang nak datang tabung haji satu daerah ada satu je, tak macam bank. Bank dia banyak tempat ada kan. Satu daerah kadang 3 buah 4 bank ada bank yang sama. Tetapi di tabung haji satu daerah biasanya satu je, dia tak ada banyak. Jadi mungkin kita nak pergi tabung haji tu mungkin agak orang kata sukar sikit. Tetapi kita luaskan perkhidmatan, tuan-tuan boleh pergi ke bank tapi dapat perkhidmatan tabung haji. So ini yang disediakan dalam perbankan perkhidmatan 4 buah bank tadi ya. Okay, ini saya ingat saya tak bercerita ni secara ringkas je lah. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan. Ini satu orang kata satu ingatan bersamalah Sudahkah kemaskini profil peribadi anda? Ini kepada semua penyimpan-penyimpan tabung haji. Tuan-tuan pastikan bahawa tuan-tuan telah pun membuat kemaskini maklumat ataupun profil peribadi di tabung haji. Kenapa saya sarankan di sini ialah kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan pada setiap tahun hampir 30% surat-surat tawaran haji yang tabung haji hantar kepada bakal-bakal jemaah haji tidak sampai ke tangan mereka. Kenapa tak sampai? Kerana yang pertamanya alamat mereka dah tak betul, alamat mereka dah orang kata dah bertukar. Surat keluar, surat kita hantar,
tetapi hantar ke alamat yang lama yang bukan tempat penyimpan tu duduk. Sebagai contoh, dulu mungkin dia gunakan alamat, orang kata alamat pejabat dia lah, tempat dia kerja di negeri Selangor contoh dia. Kemudian dia berpindah bekerja di negeri Perak, tetapi dia tak kemas kini. Surat dia sampai ke pejabat dia di negeri Selangor. Jadi surat tu pula tersimpan dan orang-orang di situ orang kata pun tak ambil tindakan selanjutnya, simpan saja surat tu, maka surat tak sampai ke tangan mereka lah. Dan akhirnya mereka ni dapat tawaran haji tetapi tidak menjawab tawaran haji dan terlepas peluang untuk pergi haji pada tahun berkenaan. So kita tak mahu perkara itu berlaku, tuan-tuan dan puan pastikan tuan-tuan membuat kemas kini maklumat profil tuan-tuan di tabung haji lah. Terutamanya alamat, yang nombor 2-nya mesti nombor telefon lah. Itu perkara yang paling penting. Sebab apa tuan-tuan ya, biasanya bila musim haji kita buat panggilan haji ni, dalam tempoh-tempoh tertentu bila bakal haji tidak menjawab tawaran haji, kami akan hubungi semula melalui telefon. Kan, kami akan hubungi semula melalui telefon, tetapi itulah masalahnya bila kita hubungi telefon, kadang-kadang nombor telefon pun orang kata tiada dalam perkhidmatan bila kita hubungi. Itu maksudnya dia tukar nombor telefon lain lah. Jadi tuan-tuan bila ada perubahan-perubahan maklumat tu, tuan-tuan kena datang ke tabung haji, kena betulkan. Ya. Yang ini sangat penting lah tuan-tuan dan puan ya. Okey, yang ini saya tak payah cerita kot ya, potong gaji ni. Ini untuk tuan-tuan dan puan, untuk simpan tabung haji boleh buat secara potong gaji bulanan lah. Ini bagi yang bekerja makan gaji lah. Tuan-tuan boleh rancang lah. Simpan, kalau contohnya simpan RM30 sebulan. Cukup 30 tahun tuan-tuan simpan RM30 sebulan tanpa pengeluaran, tuan-tuan dah ada duit pokok, tuan-tuan tak masuk keuntungan tabung haji bayar, dah ada RM10,800. Kalau sekarang ni duit wang naik haji RM9,980, maka dah boleh pergi haji dah. Kalau simpan katalah RM90 sebulan, maka dalam tempoh 30 tahun kita simpan dah ada RM32,400, belum mengambil kira bonus yang tabung haji bayar. Cuma saya pesan bila mana buat simpanan potong gaji ni, orang kata tidak perlu buat simpan banyak. Simpanlah orang kata yang tidak membebankan kita lah. Tapi biar simpan tu biar kekal. Ramai juga orang buat simpan potong gaji ni, dia simpan sampai RM1,000 sebulan tuan-tuan ya. Tapi setiap bulan juga dia datang tabung haji keluarkan balik RM1,000 tu. Yang itu pada saya tak bermakna lah. Lebih baik dia simpan walaupun RM10 pun tak apa, tapi berkekalan, berterusan. Itu lebih baik. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, perkhidmatan yang tabung haji sediakan adalah hibah amanah tabung haji ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, setiap penyimpan tabung haji, mereka mesti meletakkan penama pada akaun tabung haji. Ya, penama ni tujuan dia adalah untuk keluarkan duit tabung haji kalau dia meninggal dunia terlebih dahulu. Itu wajib ya, setiap penyimpan tabung haji wajib. Tetapi sekarang ni tabung haji buka lagi satu perkhidmatan ataupun alternatif. Sebab ada orang dia tak nak letak penama. Sebab dia kata duit tabung haji dia memang nak khas bagi kepada orang tertentu. Maka yang itu dia kena buat hibah amanah. Ya, sebab kalau dia buat penama, penama akan keluarkan duit tabung haji tetapi bukan hak penama duit tersebut. Penama bertanggungjawab untuk bahagikan ikut faraid. Tetapi dengan hibah amanah, bila mana kita letakkan nama-nama untuk hibah amanah, duit ni kalau kita meninggal dunia memang dapat terus kepada orang yang kita namakan dalam hibah amanah tabung haji. Itu ada beza lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena pilihlah sama ada nak gunakan hibah amanah ataupun nak pakai penama. Sebab apa tabung haji wujudkan hibah amanah untuk makluman tuan-tuan dan puan? Di kalangan penyimpan-penyimpan tabung haji, di situ ada orang-orang yang baru memeluk Islam, ya, mu'alaf-mu'alaf contohnya dia masuk Islam seorang diri saja, keluarga lain tak masuk Islam. Jadi bila dia nak isi barang penama tabung haji, dia tak boleh letak siapa semua penama sebab dia tidak ada waris yang beragama Islam. Jadi di situ dia ada masalah lah, dia tak boleh letak penama. Maka alternatif dia buat hibah amanah. Ya, dia buat hibah amanah, dia boleh letak nama siapa-siapa saja sebab hibah amanah ni boleh letakkan nama hatta yang bukan Islam sekalipun. Yang bukan Islam pun boleh. Dia boleh letak nama mak ayah dia yang bukan Islam ataupun adik-beradik dia yang bukan Islam untuk menerima wang di tabung haji dia bila mana dia meninggal dunia terlebih dahulu. Itu hibah amanah tabung haji ya tuan-tuan dan puan. So ini dia punya keterangan hibah amanahnya. Bila mana kita buat hibah amanah, dia tidak lagi tertakluk kepada hukum faraid. Bila mana kita letakkan nama seseorang penerima hibah amanah kita, maka kalau kita meninggal dunia, penerima hibah amanah itulah akan dapat terus duit kita tersebut. Dia tak perlu lagi untuk bahagikan ikut sistem faraid. Okey tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan Okey, bagaimana sekiranya
penyimpan tabung haji itu tidak letak penama dan juga tidak buat hibah amanah. So macam mana pengurusan akaun mereka kalau mereka meninggal dunia? So bagi penyimpan tabung haji yang tidak buat penama dan juga tidak ada buat hibah amanah, sekiranya dia meninggal dunia, kalau duit dalam akaun tabung haji ada 1,000 ke bawah, yang itu dia mudahlah memadai 2 orang waris dia datang tabung haji untuk tuntut keluar duit daripada akaun tabung haji. So tabung haji akan bayar kepada waris tersebut. Tetapi kalau sekejap tuan, saya punya bateri low sekejap. Maafkan saya tuan-tuan ya, sebab saya lupa on saya punya plug elektrik tadi. Okey. Bagi pendeposit tabung haji yang mempunyai duit lebih RM1,000 ketika dia meninggal dunia dan dia tidak letak penama dan juga tidak letak hibah amanah, yang itu waris terpaksa terlebih dahulu kena dapatkan surat kuasa ataupun perintah mahkamah. Sama ada mahkamah syariah, mahkamah sivil ataupun pejabat tanah, ini bicara kecil, ataupun melalui amanah raya, pentadbir pusaka, untuk tuntut keluar duit daripada akaun tabung haji. Yang ini waris dia terpaksalah berurusan. Maksud waris akan orang kata lambat sikitlah untuk mendapatkan tuntut keluar duit tabung haji yang kalau tak ada penama. So saya pesan kepada tuan-tuan dan puan, pastikan akaun haji tabung haji tuan-tuan dan puan mesti ada penama. Kalau tak nak buat penama, buat hibah amanah. Okey, ini dari segi sistem faraid punya kaedah. Okey, tuan-tuan dan puan, seterusnya. Akaun tabung haji yang tak aktif. Ini satu juga perkara yang penting tuan-tuan dan puan. Bila mana tuan-tuan dah ada akaun tabung haji, tuan-tuan pastikanlah bahawa akaun tuan-tuan dan puan tersebut mestilah aktif. Sebab apa? Sebab bila akaun kita tak aktif, apa kesan dia? Bila mana sesuatu akaun itu tak aktif, kesan dia tidak lagi dapat sebarang keuntungan yang tabung haji bayar. Contohnya katalah tabung haji bayar keuntungan pada tahun tersebut sebanyak 5%. Duit dia katalah ada RM1 juta contoh. 5% dari RM1 juta RM50,000. Kan? Bila mana akaun dia bertukar pada status aktif, ketika tabung haji bayar keuntungan tersebut, dia tak akan dapat yang RM50,000 tersebut. Itu ruginya orang yang akaun tak aktif. So tuan-tuan dan puan pastikan akaun tuan-tuan dan puan mesti aktif. Jangan sampai dia macam mana boleh berlaku tak aktif akaun ni, ialah akaun yang tidak ada sebarang transaksi melebihi 7 tahun secara berturut-turut. Jadi macam mana cara tuan-tuan nak atasi masalah ni? Tuan-tuan kena buat transaksi lah tabung haji. Paling-paling tidak pun setahun sekali ke tuan-tuan buatlah simpanan RM10 pun tak apa. Ataupun keluarkan duit. Keluarkan duit 1 tahun sekali pun cukup. Kan? Keluarkanlah RM10 ke keluarkan ataupun simpan RM10 ke setahun sekali je buat. So akaun tu akan berkekalan aktif. Satu lagi macam mana cara nak kekalkan akaun tu aktif ialah mendaftar haji. Bagi akaun-akaun yang daftar haji, dia tidak akan bertukar kepada tak aktif sebab dia ada orang kata akaun tu dia waiting untuk haji kan. So dia kekal aktif lah. Okay. So untuk kita laksanakan transaksi banyak cara dah tuan-tuan seperti yang saya katakan tadi. Kaunter tabung haji boleh, pakai perkhidmatan perbankan pun boleh, ataupun mesin ATM ataupun juga online yang tabung haji saya sebutkan tadi. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, tabung haji juga sebenarnya kita ada peraduan orang kata simpan, daftar dan menang. Yang mana tabung haji menyediakan hadiah wang tunai kepada tuan-tuan dan puan yang buat transaksi tertentu kat tabung haji. Kalau kita ada rezeki boleh dapat memenangi hadiah-hadiah tertentu merupakan wang tunai lah. Ini kita dah buat mulai awal tahun tempoh hari. Dia ada 4 kali cabutan tuan-tuan dan puan. Kita buat dia mengikut kesukuan lah. Sukuan yang pertama Januari hingga Mac. Sukuan yang kedua April hingga Jun. Sukuan yang ketiga Julai hingga Oktober. Julai hingga September. Dan sukuan yang keempat Oktober hingga Disember. So setiap sukuan tu kita akan buat cabutan. So ada 4 kali cabutan lah untuk tahun yang 2020. Yang setakat ni kita dah buat cabutan sehingga yang bulan Julai tempoh hari. Dah ada pemenang tempoh hari. So ni hadiah-hadiah tuan-tuan hadiah pemenang pertama kita bayar wang tunai sebanyak RM1,000 terus masuk dalam akaun. Hadiah kedua RM7,000. Hadiah ketiga RM5,000, hadiah keempat RM1,000 dan yang kelima RM500. Dia
Ada yang macam 10,000 ni dia ada satu pemenang lah. 7,000 kalau tak silap saya 2 pemenang, 5,000 3 pemenang kalau tak silap saya macam tu. Dan yang 1,000 dan 500 ni dia lebih ramai pemenang lah. Okey. Begitu juga kita ada peraduan juga untuk ahli kelab Taha. Dia pun sama juga, konsep dia sama. So macam mana tuan-tuan dan puan nak menyertai yang peraduan skim menang ni? Dia mudah saja tuan-tuan ya. Bagi akaun dewasa, apa yang dia perlu buat ialah yang pertama dia kena buat simpanan. Simpanan sebanyak RM5,000 dalam tempoh sukuan tadilah. Simpanan RM5,000 ni dia tak semestinya simpan sekaligus RM5,000, tidak. Katalah bulan 1 dia buat simpan RM2,000. Dan bulan 2 buat RM2,000. Kemudian bulan 3 dia buat RM3,000. Cukup RM5,000. Yang itu pun dikira. Okay, so itu simpanan RM5,000 yang dimasukkan. Kemudian akaun tersebut mesti mendaftar haji. Dan yang ketiga mesti juga mendaftar sebagai pengguna aplikasi Tijari. So bagi akaun dewasa dia ada tiga-tiga ni, maka dia layak untuk memenangi simpan daftar dan menang peraduan yang tabung haji sediakan lah. Begitu juga bagi akaun, cuma akaun yang Taha ni iaitu akaun kanak-kanak bawah 17 tahun, dia hanya perlu simpan dan daftar haji saja. Dia tak ada daftar tijari lah. Dia 2 kategori saja. So ni hadiah untuk yang kanak-kanak dia RM3,000, RM1,000, RM500 dan RM100. Okey, ini yang saya katakan tadi ya. Simpan RM5,000, daftar haji dan daftar tijari. Dan insya-Allah kalau ada rezeki akan menang hadiah yang terkumpul sebanyak RM400,000 tadilah. Okey, ini untuk makluman tuan-tuan, ini yang kita buat cabutan yang terbaru hari tu. Pemenang-pemenang ni nama-nama dia. Bagi tabung haji Salam ini tuan-tuan Ini saya lupa nama dia. Dia menang RM5,000 lah. Ni orang Salam ni. Ini bos saya yang sampaikan tempoh hari. Ini pun sama orang Salam, dia menang RM500. Dan ada satu lagi, ini yang kategori anak sekolah lah, bawah 17 tahun, dia menang pun RM500. Ini orang Salam Okay, so yang ini kelab Taha saya dah cerita tuan-tuan di awal tadi dalam aplikasi Tijari. Untuk makluman tuan-tuan sekali lagi, bagi anak-anak kita yang ada akaun tabung haji yang bawah umur 17 tahun, mereka automatik jadi ahli kelab Taha. Okey tuan-tuan dan puan, jadi sekarang ni untuk kita buat simpan tabung haji ni sebenarnya dah banyak cara, dah banyak jalan dah untuk kita laksanakan urusan transaksi tabung haji. Cuma pilihan di atas tangan tuan-tuan dan puan sendirilah. Sama ada tuan-tuan dan puan nak datang ke kaunter ataupun tuan-tuan boleh gunakan kemudahan-kemudahan yang telah tabung haji sediakan. Jadi saya seru jugalah kalau boleh gunakanlah perkhidmatan-perkhidmatan yang tabung haji sediakan ni bagi memudahkan urusan kita lah. Sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan datang ke tabung haji Salam biasanya tuan-tuan pun kalau dah biasa datang tahu kan, di tabung haji Salam tu ramai, selalu ramai beratur, kadang-kadang menunggu 1 jam menunggu untuk dapatkan perkhidmatan di kaunter. Jadi kalau kita boleh laksanakan transaksi itu secara online, saya ingat lebih baik kita gunakan secara online supaya tidak orang kata kita pun tak payah nak tunggu buang masa lama-lama tunggu kat tabung haji. Kita buat secara online yang lebih mudah, lebih cepat lagi lah. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, harapan saya lah kepada warga Qaryah Surau Al-Aziz ni, seboleh-bolehnya lah semua yang Muslim tu mestilah mempunyai akaun tabung haji lah, buka akaun tabung haji. Yang belum buka tu bukalah secara online yang saya sebutkan tadi. Dan kalau boleh bukalah nanti pada tarikh yang saya katakan tadi, 11 bulan 11 ataupun 12 bulan 11. Tapi yang terawal lah, yang 111 orang pertama pada setiap hari. Mudah-mudahan dapat hadiah tabung. Okay, kemudian saya juga mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan yang dah ada akaun tabung haji tu supaya mendaftar haji lah bagi yang belum pergi haji. Kita yang penting kita usaha dulu tuan-tuan. Untuk giliran pergi haji kita tak tahu bila giliran kita kan. Mungkin lambat. Macam saya tuan-tuan dan puan, anak-anak saya semua saya dah daftarkan. Saya dah masukkan 1,300 saya akaun tu dan saya teruskan daftar haji. Sebab nanti nak pergi dia, bukan saya. Dia nak pergi nanti pandai-pandai dia lah bila dah besar nanti. Cuma saya daftarkan saja dahulu supaya dapatkan giliran mereka. Okey, seterusnya tuan-tuan, bagi tuan-tuan dan puan yang bekerja, seboleh-bolehnya buatlah simpanan melalui potongan gaji secara bulanan dan potongkan gaji juga untuk simpanan kepada ahli keluarga kita yang lain.
Seterusnya yang dah buat potong gaji, kalau boleh semak balik potong gaji kita tu, memadai tak kita potong gaji sebanyak yang ada kita potong tu. Kalau boleh ditingkatkan, kita tingkatkan. Contoh sebelum ni kita potong RM50, dah 5-6 tahun kita potong RM50 je sebulan. Sedangkan setiap tahun gaji kita bertambah kan. Apa kata tahun ni tambah jadi 100 sebulan. Ya. Atau begitu juga sebaliknya, kalau tuan-tuan sebelum ni potong banyak, rasa macam beban, tiap-tiap bulan datang keluarkan duit dekat tabung haji kan. Yang itu semak balik, turunkanlah potong gaji. Turunkanlah kepada RM50 ke contoh dia, tetapi RM50 tu berkekalan berterusan. Dan yang akhir sekali, saya juga mengharapkan tuan-tuan dan puan menggunakanlah aplikasi tijari tabung haji yang online tu, ataupun juga menggunakan saluran perbankan elektronik ataupun perbankan internet tu bagi memudahkan transaksi ataupun urusan tuan-tuan dengan tabung haji. Ya. Dan saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan taklimat saya pada malam ini. Dan saya bukalah kepada tuan-tuan dan puan untuk sebarang soalan. Dan juga saya bersama kita malam ini juga ada Tuan Haji Syahril daripada Tabung Haji Travel. Mungkin tuan-tuan nak tanya berkaitan dengan umrah. Saya kira dia insyaAllah akan dapat memberi penangan apa-apa berkaitan dengan umrah. Sebab saya rasa mungkin ramai orang dah tak sabar nak pergi umrah sekarang ni kan. Sebab dah 2 tahun kita tak boleh bergerak kan, tak boleh pergi mana. Dan sekarang ni pun umrah dah buka. Jadi tuan-tuan nak tanya berkaitan umrah, ada ejen atau wakil daripada syarikat Tabung Haji Travel yang akan beri taklimat. Tabung Haji insyaAllah saya akan jawab persoalan tuan-tuan puan. So saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Mat, ada soalan dulu. Ya Tuan. Ada soalan daripada Syafiq dan Hidayah. Ya. Nak tanya, adakah hibah amanah itu dikenakan bayaran ataupun yuran tertentu? Okey, baik. Okey, persoalan tu tuan-tuan dan puan ya, bila mana hibah amanah tabung haji ni, okey, yang pertama hibah amanah tabung haji buat ni adalah khusus untuk duit disimpan dalam akaun tabung haji saja. Dia tidak melibatkan harta yang lain ya. Okey, untuk membuat hibah amanah tabung haji dia memang ada bayaran. Bayarannya adalah sebanyak RM190 semasa kita membuat pendaftaran hibah amanah tersebut. Itu saja bayaran yang dikenakan peringkat yang pertama. Peringkat yang seterusnya dia tidak ada apa-apa bayaran sehinggalah berlaku kematian di kalangan orang kata pemberi hibah itu tadi. Ya, kalau mana pemberi hibah itu meninggal dunia, waris nak tuntut, ketika itu baru ada bayaran lain. Semua bayaran itu dihadkan ialah sebanyak 1% daripada nilai tuntutan dan diikat dengan maksimum sebanyak RM10,000. Maksud dia, katalah penyimpan tu dia ada duit sebanyak 1 juta dalam akaun tabung haji kan. Dia meninggal dunia. So waris nak tuntut ke tabung haji. So waris tak akan dapat 1 juta penuh lah sebab dia ada cas 1% daripada tuntutan. So 1% daripada tuntutan adalah 1 juta tu adalah sebanyak RM10,000. So RM10,000 dia akan potong, maka waris akan dapat RM950,000 saja. Okey. Katalah duit tu ada 2 juta kat tabung haji. So 2 juta, 1% daripada 2 juta adalah RM20,000 kan. Tetapi tabung haji tak akan cas banyak RM20,000 lah sebab kita dah ikat dengan maksimum RM10,000 tu tadi. Begitu juga kalau duit dia kata dah ada RM500,000. So 1% daripada RM500,000 adalah RM5,000. So RM5,000 dia akan cas. So yang RM455,000 tu akan dapat kepada waris ataupun penerima hibah amanah. So itu saja bayaran yang dikenakan untuk hibah amanah tabung haji. Maksud dia kalau kata duit orang tu ada 1 juta lebih, kan, ada lebih 1 juta, maka dia akan pertama dia kena bayar RM190, yang kedua dia kena cas RM10,000. Itu bagi duit yang 1 juta ke atas lah. Kalau yang bawah 1 juta, dia kurang lagi pada itulah bayaran yang dikenakan. Okey, itu menjawab soalan tuan tadi. Okey, seterusnya ada lagi soalan lain tuan-tuan puan? Kita terus masuklah bahagian sesi pertanyaan. Silakan siapa nak bertanya seorang-seorang. Buka mikrofon jangan lupa. Silakan. Nak tanya umrah pun boleh lah. Dah ada wakil umrah tu. Saya tambah sikit boleh tak Tuan Haji? Ya, silakan. Berkenaan dengan soalan yang sama juga, berkenaan dengan bayaran hibah hibah amanah tadi, yang bayaran yang Tuan Haji kata ketika pengeluaran, ketika pembayaran, dia kata dikenakan maksimum 1% daripada jumlah ataupun RM10,000 maksimum. Okay. Jadi adakah itu untuk satu hibah ke satu orang ke, atau kalau kita buat hibah ke 5 orang contohnya? Adakah itu bayarannya juga? Ya, itu juga bayar. Dia keseluruhan di situ je. Dia maksud dia
nilai maksimumnya di 10,000 tu sajalah nilai maksimum dia. Dia tak boleh pergi lebih pada tu. Walaupun transaksi ini untuk beberapa orang lah. Ya, walaupun untuk beberapa orang. Okay, tuan-tuan puan, ada lagi soalan lain? Mungkin ada nak bertanya berkaitan dengan umrah ataupun mungkin sahabat saya apa ni Tuan Haji Syaril mungkin boleh bagi sedikit kot berkaitan dengan umrah kot. InsyaAllah boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Ya, dengar sila. Dengar. Okay, saya minta maaf lah sebab saya sebenarnya rumah saya blackout ni. Saya kena tutup video. Okay, mengenai haji dan umrah sekarang ni umrah kita pun dah dibuka. So, permintaan umrah sekarang ni pun dah memang agak tinggi sekarang ni lah. Sebab dia juga umrah sekarang ni dia ada SOP, antara SOP yang agak ketat sekarang ni. Contohnya dari segi sesiapa yang berminat untuk mengerjakan umrah, antara yang paling penting adalah vaksin yang tuan-tuan dan puan-puan terima. Sekarang ni contohnya macam nak ke umrah ni, Arab Saudi cuma benarkan vaksin Pfizer dan juga Sinovac, Pfizer dan juga AstraZeneca sahaja. Okey, yang terkini antara jemaah-jemaah yang booster pun belum confirm lagi. Sama ada walaupun dah terima booster, nak pergi umrah tu pun belum tentu lagi boleh pergi. Untuk sementara waktu ni lah. So mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak dapatkan jadual perjalanan umrah, yang berminat nak mengerjakan umrah. So Tabung Haji Travel sekarang ni kita dah keluarkan jadual perjalanan sehingga bulan Mac 2022. So kalau yang berminat tu nanti boleh WhatsApp terus dengan saya lah, saya boleh bagi jadual. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya soalan? Saya minta yang bertanya dalam chat ni boleh tanya terus kepada pegawai tabung haji. Okey tuan, saya ada baca yang chat ni. Okey, soalan daripada Cik Kamsani ya. Assalam, adakah bayaran yang diterima oleh waris itu dikenakan zakat serta-merta? Ni bayaran apa tu? Maksud bayaran hibah tadi ke soalannya? Hibah mana ke maksudnya tu? Kepada yang bertanya tu Encik Kamsani ya. Adakah maksudnya bayaran yang hibah tu tadi? Kalau bayaran yang hibah tu ya, bayaran yang diterima oleh waris daripada harta hibah tu, kalau nak sama ada dikenakan zakat tu dia kena rujuk kepada lembaga zakat lah ya. Adakah dia layak sebabnya? Pertama kita kena tengok lah dia cukup haul ataupun cukup nisab tak, kan? Yang tu saya nak ulas lanjut. Saya pun tak berani juga, takut silap cakap better tanya kepada lembaga zakat lah adakah kena zakat. Tetapi duit dekat tabung haji pada awalnya tadi memang tabung haji dah zakatkan siap-siap. Ketika belum jadi hak waris tadilah kan, ketika hak jadi apa orang kata, ketika jadi hak penyimpan tu sendiri. Okey, seterusnya soalan dia, saya nak tanya berkaitan keselamatan perbankan internet. Adakah tak kes scam yang melibatkan tijari atau link account dengan perbankan lain? Kalau ada, apa tindakan yang diambil? Okey, tuan-tuan dan puan ya, saya ada sebenarnya dari segi aplikasi ni sebenarnya dia selamat. Ya, dia tidak mudah untuk orang buat tak tentulah. Cuma tetapi ada juga kes, bukan tak ada. Yang kes yang saya tengok berlaku ialah di kalangan ahli keluarga sendiri. Ya, maksud dia macam ni. Saya bagi contohlah. Ibu dia buka akaun tabung haji ataupun ayah dia buka akaun tabung haji dan kemudian gunakan nombor telefon anak dia. Si anak ni gunakan nombor telefon, letakkan nombor telefon dengan tujuan supaya apa-apa perhubungan tabung haji dengan si bapa tu tadi, nak tanya berkaitan haji atau semuanya kan, so melalui anak lah sebab dia tu. Tetapi anak gunakan kesempatan kat situ, sebabkan daftar pakai nombor telefon dia, akaun ibu bapa tu tadi, so dia aktifkan tijari kat situ. Bila dia aktifkan tijari tu, dia buat pindahan duit masuk ke akaun tabung haji dia. Itu ada berlaku kawan-kawan. Ini anak-anak yang orang kata anak yang tak bertanggungjawab lah. Ya, dia pindahkan duit. Kes yang saya jumpa biasanya di lingkungan keluarga, jadi tak ada orang lain. Tetapi ada juga saya ada jumpa satu kes
yang ini dia kena scam lah. Tapi silap dia juga. Sebab dia bagi, orang kata, dia bagi maklumat kepada scammer tu, orang kata apa, dia punya ID pengguna tijari dengan password tijari. Lepas tu bila orang tu buat transaksi, kan dapat nombor TXT kat handphone dia kan. Nombor TXT pun dia bagi juga kepada scammer tersebut. Yang itu berlaku. Tapi itu salah penyimpan tu sendirilah. Dia mendedahkan maklumat dia. So itu ada berlaku lah. Tapi orang kata bukanlah banyak kes baru tak ada. Saya jumpa satu kes tu je lah. Yang tu. Cuma yang ada yang kes anak mengambil kesempatan duit bapak mak tu, itu ada 2-3 kes yang saya jumpa lah. Dia biasanya kes macam ni dia lingkungan keluarga je tuan-tuan. Dia tak pergi ke orang lain lah. Kes seterusnya. Tuan, saya nak tanya sikit. Ada Okay, yang ya. WhatsApp saya ni. Saya celah sikit ya. Ni muslimah, soalan daripada muslimah. Ayat dia, saya bercadang nak pergi umrah tetapi belum sampai umur 45 tahun dan perlukan muhrim. Okey. Cara perkiraan yang tidak perlukan muhrim untuk mengerjakan umrah, adakah tepat pada bulan dilahirkan ataupun tahun? Okey. Yang itu saya serahkan pada Haji Syarif kot. Sebab dia menjalankan umrah okey. tu. Silakan Haji Syarif. Okey, bagi jemaah wanita yang nak menunaikan umrah, dia mestilah berumur 45 tahun ke atas ni, dia dah tak perlukan mahram. Dia based on bulan kelahiran dia tu. Dia kalau tahun tu tak boleh lagi sebab dia tak sampai umur dia yang sebenar. Dia kalau bulan tu insya-Allah boleh. Mana kena lepas hari jadi lah. Selepas hari lahir dia tu. Itu dah kira masuk 45 tahun. Kalau kurang daripada tu, dia kena ada mahram bersama dia. Okey Ji, terima kasih. Sama. Okey, dia ada lagi satu soalan daripada ruangan chat ni. Assalamualaikum, macam mana cara nak untuk daftar badal haji? Okey ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, peringkat tabung haji dah tak buat badal haji ya. Tabung haji dah tak buat, dah beberapa tahun dah tabung haji tak buat. Sebelum ni memang tabung haji ada uruskan badal haji. Tetapi sejak beberapa tahun tabung haji dah tak buat badal haji. Cuma kalau tak silap saya, tabung haji travel mungkin ada buat tabung haji. Mungkin Haji Syarif boleh terangkan sikit kot sama ada lagi buat badal haji atau sejak peringkat tabung haji travel. Okey, mengenai badal haji untuk sementara waktu ni, kita tabung haji travel pun kita memang tutup dulu untuk sementara waktu. Kita nak selesaikan yang tertunggak dulu, yang untuk tahun-tahun sebelum ni dah 2 tahun tak ada haji. So kita nak selesaikan dulu, mungkin makan masa sikit lah. Untuk akan datang ni kita tak pasti lagi sama ada kita akan teruskan ataupun buka. Kita akan maklumkan dalam website Tabung Haji Travel, dan juga sebab permintaan untuk badal ni sangat banyak sekarang ni. So kita terpaksa tangguhkan dan tutup dulu untuk sementara waktu. Ya, maksudnya nak habiskan yang pernah ambil yang tahun sebelum ni kan? Begitu ya Tuan Haji Syarif? Betul, yang sebelum ni kita masih ada yang tertunggak tu banyak lagi. Kita nak selesaikan dulu. Okey Tuan Haji Syarif, ada satu soalan ni saya baca golongan chat ni. Mengikut SOP terbaru, adakah ketetapan umur minima dan juga maksima untuk mereka yang ingin melakukan umrah dan haji? Okey, kalau untuk haji, saya jawab sikit ya. Untuk haji, dia umur minima untuk pergi haji ni sekurang-kurangnya 18 tahun lah sebenarnya. Dan untuk maksima, macam tahun lepas sebabkan COVID, di Arab Saudi hadkan umur 60. Lebih 60 tak boleh. Tapi yang tahun ke depan ni belum ada keluar peraturan daripada Arab Saudi. Mungkin kalau peringkat umrah mungkin Haji Syarif boleh terangkan kot. Okey, untuk umrah kita umur yang paling bawah sekali adalah 18. Dia mesti 18 tahun dan ke atas. Dan dia tak ada had umur maksimum. Dia umur 70, 80 pun boleh pergi. Ya. Alhamdulillah. Cuma bawah 18 tahun saja tak boleh pergi untuk masa sekarang ni. Okey tuan-tuan. Mungkin ada lagi soalan ataupun saya serahkan kembali kepada Tuan Muhammad Izam. Saya tambah lagi sikit boleh tak? Boleh, silakan Tuan. Berkenaan dengan tadi Tuan Haji Syarif ada beritahu dengan jadual perjalanan, pergi umrah dan sebagainya. So mungkin dari situ pun ada kos-kos yang tertentu juga kan. So Haji Syarif kata kalau nak tahu lebih lanjut boleh submit direct ke dia. Maknanya kalaulah Tuan Haji boleh share sikit nombor telefon,
untuk ahli-ahli karya ni, mana tahu ada yang nak tanya kata secara direct. Boleh tuan. Okey, Hmm. nombor telefon saya 019 Hmm. 22 Hmm. 77 7, 397. 397. Maknanya buat masa ni masih dibenarkan AstraZeneca dan Pfizer saja. Okey, Tak ada dengar-dengar. untuk sementara waktu ni kebenaran yang Arab Saudi bagi hanyalah untuk yang penerima vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca saja. Yang lain tak boleh lagi ya. Yang lain tu memang tak boleh lagi sebab sekarang ni yang nak pergi umrah yang dapat vaksin Sinovac pun masih banyak juga yang nak pergi. So dia tak boleh pergi lagi untuk sementara waktu ni. Walaupun ada booster, baru-baru ni ada kes di mana walaupun dah ada booster, Saudi Airlines tak bagi naik flight. So kita tangguhkan dulu yang penerima vaksin Sinovac ni. Begitu juga ke Haji berkenaan dengan kalau nak pergi haji? Maknanya kena ada yang tu juga ke baru boleh pergi? Oh, haji ni sebab dia Arab Saudi dia belum keluarkan dia punya SOP untuk haji lagi buat masa ni. Okay. Umrah Untuk umrah je dulu. Tuan, ni ada lagi soalan saya baca dia pergi ruang chat ni. Daripada Tuan Abdul Rahman Adnan. Saya telah menunaikan haji pada tahun 2011. Bila saya layak untuk mendaftar haji sekali lagi? Adakah had umur untuk menunaikan haji kali kedua? Okey. Soalan ini jawapannya ialah bila mana tuan-tuan dan puan telah pergi haji, ada rekod pergi haji dalam sistem tabung haji, maka dia tidak boleh lagi untuk mendaftar haji. Memang dah sekat dah sekarang, dia tak boleh. Kalau dulu boleh. Sejak saya ingat dah 10 tahun lepas, sesiapa dah pergi haji, dia tak boleh pergi haji kali kedua dah. So tuan-tuan dan puan, siapa dapat peluang pergi haji, kena buat betul-betul lah. Sebab itu sekali je kita tak ada peluang untuk pergi haji kali kedua dah selepas ni. Ya. So memang tak boleh lah ya. Okey, lepas tu adakah umur untuk menunaikan haji kali kedua? Dia tak kisah umur berapa pun, asalkan dah pernah pergi haji, dia tak boleh pergi haji dah kali kedua sekarang ni. Sebab bila dengar orang daftar haji terlampau ramai tuan-tuan, kota tu kan. Okey, seterusnya ada soalan daripada Tuan Muhammad Nizam. Nak tanya berkaitan haji, berapa simpanan minimal yang perlu ada di dalam akaun tabung haji untuk layak merayu untuk menunaikan haji? Okey tuan-tuan dan puan ya. Untuk makluman ya, untuk buat rayuan haji ni dia tidak perlukan apa orang kata jumlah duit berapa dalam akaun. Yang penting orang tu dah daftar haji saja. Sesiapa yang dah daftar haji maka dia layak untuk mendaftar haji walaupun dia tak cukup, walaupun duit belum penuh. Ya, asalkan dia telah mendaftar haji maka dia boleh buat rayuan haji. Dan cara nak rayuan secara online yang aplikasi tijari itu tadilah. So itu jawapannya ya tuan-tuan. Okey, seterusnya nak tanya berkaitan haji berapa simpanan minimal. Okey, ini tadi. Kalau seorang suami yang telah mengerjakan haji sebelum ini perlu menemani isteri untuk melakukan haji, masih bolehkah dia merayu untuk pergi bersama? Okey, ini special case tuan-tuan dan puan ya. Bila mana seseorang wanita nak pergi haji, dia mesti ditemani oleh mahram, kan? Okey, dalam kes macam ni suami boleh buat rayuan. Tetapi dia bergantung juga, dia tengok wanita ni umur berapa. Kalau wanita ni umur lebih 45, sebab di situ dia dah boleh pergi haji dah walaupun tanpa mahram tadi kan. Di situ rayuan suami itu mungkin agak orang kata sukar untuk dipertimbangkan lah. Tetapi kalau kata wanita tu bawah 45, dia mesti ada mahram. Di situ mungkin ada orang kata ruang untuk suami buat rayuan. Itu mungkin ada pertimbangan tabung haji untuk orang kata ada pertimbangan lah untuk kita bagi dia pergi menemani isteri sebagai mahram tu tadi. Okey. Okay, tuan-tuan. Ada lagi? Ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan? Kita tutup. Okey, ini ada satu soalan baru masuk. Berapa kos untuk menunaikan haji sekarang ya? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk tahun ini kita pun tak tahu apa status boleh pergi haji ke tak boleh, belum tahu lagi. Ya. Begitu juga dari segi harga pun kita pun tak tahu berapa. Cuma saya pegang yang lama dululah, RM9,980 seorang untuk pergi haji. Itu yang sebelum yang masih berkuasa sekarang ni. Ada perubahan kos, kita akan maklumkan kemudian nantilah.
Tapi kalau secara tak langsung untuk makluman tuan-tuan dan puan, memang banyak peningkatan kos untuk pergi haji ya sekarang ni. Dengan COVID ni, memang orang kata sebagai contoh, dalam muatan bilik pun mungkin dikurangkan kan. Dia tak boleh ramai-ramai seperti sebelum ni, maka di situ ada peningkatan kos akan berlaku lah. Jadi kita pun tak tahulah wang naik haji tahun yang akan datang ni sama ada akan naik ataupun sebaliknya. Okey. Okey, ada lagi satu soalan ni, kalau suami dapat tawaran haji, isteri boleh merayu untuk pergi sekali tak? Okey. Ini dia sama juga tuan-tuan puan ya. Bila mana pasangan kita terpilih pergi haji, pasangan lagi satu dia boleh buat rayuan. Dia boleh buat rayuan dan kita ada orang kata ada kriteria yang kita boleh bagi pertimbangan. Dia tak semestinya lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan saya nak jelaskan begini. Dalam kes mahram ni, dia orang kata tabung haji ada pecahkan beberapa kod mahram lah. Ada mahram suami terpilih, isteri tak terpilih. Itu satu kaedah kan. Ada juga isteri terpilih, suami tak terpilih. Dia ada dua beza tu. Dari segi keutamaan dia ada berbeza. Kalau suami terpilih tapi isteri tak terpilih, macam kes yang soalan ni, isteri tu buat rayuan, kalau ada ruang kosong memang tabung haji akan bagi dia pergi sama. Tetapi dia bukan jadi keutamaan. Tapi kalau sekiranya sebaliknya berlaku, katalah isteri terpilih, suami tak terpilih, yang itu suami memang lebih mudah untuk tabung haji proses untuk terima dia pergi haji. Sebab orang perempuan dia tak boleh pergi haji tanpa mahram. Kan, dia mesti kena ada mahram. So suami tu boleh ditarik ikut pergi sama. Tetapi kalau sebaliknya suami yang terpilih, kan, isteri nak ikut, itu belum tentu tabung haji bagi keutamaan sebab suami ni dia tetap boleh pergi seorang. Lelaki dia boleh pergi seorang. Kan? Tetapi pengalaman saya yang lepas-lepas, kes-kes mahram macam ni semua dapat pergilah. Barang semua dapat pergi. Itu kes yang lepas dalam keadaan senario yang mana tak ada COVID-19 lah. Tapi macam tahun ni dengan senario COVID-19 ni kita tak tahu pula apa kriteria yang tabung haji akan tetapkan nanti. Okey. Baik tuan-tuan, ada lagi? Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan? Tak ada Okey, kalau sekiranya tak ada, saya mengambil kesempatan di sinilah ya tuan-tuan dan puan. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ya kami daripada Tabung Haji kepada pengurusan ataupun kepimpinan Surau Al-Aziz, khususnya Tuan Baharudin bin Osman dan juga Tuan Muhammad Nizam yang berusaha untuk menjayakan sesi pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat daripada kami. Mudah-mudahan pencerahan ataupun taklimat yang saya sampaikan ini orang kata dapat memberi pencerahan kepada tuan-tuan dan puan berhubung dengan perkhidmatan tabung haji. Begitu juga terima kasih kepada sahabat saya Haji Syahril yang untuk bersama yang dapat menerangkan sedikit mengenai dengan umrah. Dan selepas ini insyaAllah Tuan Muhammad Izan, kita mungkin boleh buat sesi di mana kami tabung haji akan pergi ke Surau Al-Ansar untuk kami buka perkhidmatan. So siapa-siapa nanti nak buat buka akaun tabung haji ataupun nak buat simpanan ataupun apa-apa saja urusan berkaitan tabung haji, kita boleh buatkan di sana nantilah insyaAllah. Mungkin kita boleh tentukan masa lah sebab sekarang ni kami dah boleh keluar dah. Saya dah dapat green light daripada pengurusan tabung haji. Kami boleh pergi ke mana-mana yang sesuai lah. Cuma kalau kita buat tu kita kena jaga SOP-nya lah. SOP yang ditetapkan. So sekali lagi terima kasih daripada saya kepada pengurusan surau. Ini julang kali saya buat dengan surau sebenarnya dan alhamdulillah terima kasih banyak-banyak di atas komitmen yang tuan-tuan berikan kepada kami di Tabung Haji. So saya serahkan kembali kepada Tuan Muhammad Izam. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Itu dia tadi taklimat daripada Tabung Haji dan kita dapat ilmu lah, macam-macam ilmu daripada pengasas Tabung Haji sampai ke akaun sampai ke umrah ya. Ramai juga yang tanya. Terima kasih juga kepada ahli karya yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah cecah 40 orang jugalah yang tengok pada malam ni. Juga saya merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Tabung Haji, bagi Tuan Haji Syahril yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, Tuan Haji Ahmad Yani yang tak jemu-jemu melayan saya untuk mengadakan program ini, dan
InsyaAllah lah lepas ini kita boleh panggil lah kaunter bergerak untuk hadir untuk datang ke Surau Al-Aziz ni untuk sama-sama lah kita seperti yang dipesan tadi, iaitu yang paling penting sekali kemas kini profile. Yang ini kita kena tekankan sikit, iaitu berkenaan dengan alamat. Jangan kita dah dapat peluang nak pergi haji, kemudian kita tak dapat surat, jadi kita kena tunggu lagi lama, macam itulah. Jadi kepada yang ada anak-anak seperti yang dipesan tadi, bukalah akaun tabung haji, supaya nanti besok urusan untuk pergi haji diorang lebih senang lah. Jadi itu sajalah yang kita belajar daripada apa juga ilmu-ilmu yang disampaikan tadi. Jadi terima kasih kepada semua yang menjayakan program pada malam ini. Pihak Surau Al-Aziz mengucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita berjumpa. Kalau boleh buka kamera semua kot, kita ambil gambar sikit boleh tak? Boleh. Buka Semua kamera buka semua. gambar. Yang mana boleh lah. Yang mana yang kat rumah mungkin tak boleh tu tak payahlah. Yang mana boleh. Yang boleh boleh, yang tak boleh tak apa. Nak snap screen sikit lah. Osman Berani pun ada ya. Ya kan tak ada. Okey, dah ambil gambar semua kot. Okey. Dah. Kalau dia nak buka gambar, gambar lagi boleh tak tu? Boleh. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Jadi saya tutuplah ya. Okey, terima kasih Kembali kembali. sekarang. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Banyak Tuan Haji. Terima kasih juga kerana jemput. Terima kasih. Okay.